imam hukum. Walaupun perempuan itu paling alim. Dalam dewan kita ni ada seorang perempuan alim sangat. Ingat Quran 30 juzuk, ingat hadis 30,000. PhD saja 4 universiti. Alim semua, tak angkat muka langsung. Begini tunduknya, ya Allah, alim ustazah. Patut dia layak jadi imam. Tak. Laki-laki juga jadi imam. Sebab hukum Allah Ta'ala. Sebab apa yang perempuan tak boleh jadi imam? Uhala juga. Kalau perempuan jadi imam, dia rukuk, makmum seorang tak rukuk. Benda faham sudah. Tu imam rukuk, Allah Akbar, bila tengok. Yang paling jelas apa? Makmum yang ujung stop. Biasa ujung tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala letak di segala. Tu nama hukum. Sibuk ramai macam mana pun tuan-tuan, tak boleh pergi Mekah, duduklah diam-diam. Sebab haji hanya di Mekah. Jangan tuan-tuan buat. Kita macam kakak untuk buat haji, kata-kata ini mesti dia mereka. Saya rasa Tuhan tu faham ya, kita. Dia ingat Tuhan tu buat segala dia. Hukum takkan boleh ubah. Tuan-tuan maju macam mana pun, subuh 2 rakaat. Sekarang apa-apa di sini semua dah pencet, Muraka dah pencet. Dia kata, Ustaz, mulai tahun depan apa dah pencet. Habis tu, apa cara nak buat subuh 8 rakaat. Kenapa akak? Sebab kita makin banyak rakaat, kita banyak pahala kan. Dulu apa-apa sibuk je, tak buat 2 je. Sekarang dah pencet, tak sibuk dengan kebelakan, Ustaz. Sesak tak, bid'ah. Dia takkan boleh berubah. Akak-akak jangan buat Ramadan tengah malam. Buat tarawih bila siang. Oh boleh ke? Boleh. Tuhan faham kita sibuk, kita tak boleh. Siang puasa, malam tarawih. Ini nama dia hukum, dia takkan boleh berubah. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan dia. Okay, saya sebut pada tuan-tuan tentang saya buat penggembaran berjalan di atas lautan. Selalu orang jalan di udara naik kereta orang. Jalan naik kereta, jalan. Saya tak. Kita buat perjalanan di laut. Setengah orang takut jalan di laut. Dia kata buat itu gelap, dia teknik. Buatnya letak kapal tu ada arak macam mana? Dia dulu. Dia tak nak kira arak, kontek ada arak. Nak kira arak, tuan-tuan, supermarket lambak arak. Boleh pula awak masuk supermarket. Boleh pula awak duduk di hotel, arak ada depan. Kita bukan minum arak. Ustaz, bukankah kita kalau ada arak kita kena lari, Ustaz? Kalau kita awak naik kereta terbang, awak lari tak? Naik kereta terbang, berapa hari dia? Arak ada. Kecil loceng dia, minta orang nak turun, arak, turun kita. Apa? Luaskan pembarangan. Kalau kita tak ubah, bila nak ubah? Sebab tu saya cari kapal, tengok kapal yang mana. Saya naik kapal, tengok cantiknya alam, cantiknya. Patutlah Allah bersumpah dengan alam. Wal najmi idza hawa wasyamsi wadduha wal qamari idza tala'a. Tuan-tuan cuba tengok, Allah sebut bintang, Allah sebut langit, Allah sebut bulan, Allah sebut cakrawala, Allah sumpah tentang wasama idzatil. Allah sumpah tentang dengan langit malam wal laili idza yaghsha wal laili idza. Semua Allah Taala sebut. Waja'alna al-laila libasa, Allah sebut malam, Allah sebut siang. Sebab tu bila saya naik kapal, saya tengok bintang. Cantiknya bintang, ya Allah. Sebab tu bila orang tengok bintang, orang dapat ide. Malam terang cuaca, bulan bercahaya, bintang berjuta-juta untuk kita berdua. Senang. Orang tengok alam, orang dulu tuan-tuan, dia tengok alam, dia puji Allah Ta'ala. Sebab tu orang dulu bila dia buat filem, dia buat drama, dia buat puisi, hidup di waktu malam, bulan menambah sunyi damai, hai damai sekelilingku. Orang masuk. Orang sekarang buat drama pantun puisi tak masuk, akal pun tak masuk.
hari-hari pergi ke pasar membeli gajah. Benar. Kita tak pernah sawak. Kita pernah sawak saja. Orang dulu kalau bercakap benda yang sedih, kita dengar seronok, menangis siang malam pagi petang, masalah tak selesai. Masalah sakit mata ni nangis, gerak serabut, tapi tak selesai juga masalah. Buat lagu, buat saja. Keringlah sudah kini air mata mengalir, namun sampah yang di mata tak jua hanyut. Nampak bunyinya sedap. Keringlah kini air mata, namun sampah yang di mata tak juga hanyut. Kita ni punya nak ubah suami, punya nak ubah isteri, punya nak ubah anak jadi perangai baik, tak boleh buat juga. Tak boleh buat. Banyaklah sudah air datang merubah pasir, namun pantai tetap jua kan berlumur. Nampak? Susah untuk nak ubah orang. Sabar je lah. Sebab tu dia kena ambil masa, dia kena buat benda yang pelik. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat benda pelik dia, buat kruid naik kapal, pelayaran yang pertama dalam dunia, buat kapal mewah. Pertama dalam dunia tu masuk buku Guinness World Record. World Record masuk tu tuan. Ni bukan pergi haji. Ni buat kita tukar gelanggang kapal bola kerajaan jadi surau. Tempat orang mandi manda tukar tempat semayang subuh, semayang maghrib. Memutih orang semayang. Cina kapal tu boleh takut. Sebab tu bila dia mari tuan-tuan malam tu, saya jumpa dengan Cina dia. Dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, sampai sekarang masih naik bulu rumah. Dia tanya bulu rumah. Saya tak pernah tengok orang 700 orang putih-putih semayang di atas ini kapal. Oh, naik bulu rumah. Kita ke kapal tempat orang mandi-manda buat semayang. Ustaz Mokhtar duduk zikir, subhanallah, alhamdulillah, tengah-tengah laut. Berdiri semayang, Allahu Akbar, bergema tu kan. Tak pernah kapal orang bukan Islam kita conquer jadi kapal Islam. Dia kata, Ustaz, lagi bulu roma saya naik. Bila pagi tadi hujan turun, saya sudah takut. Saya takut pasal apa? Kalau orang lain Ustaz hujan turun tak nak kasih tahu, sudah kena maki, pok. Tapi orang Islam tak ada maki-maki. Saya banyak senang kontrol orang Islam. Selalu orang Islam orang kata itu teroris. Bila saya tengok pagi tadi mana ada teroris, semua dia hujan turun pun tak nak bising. Dan saya kata hujan bukannya api, air relax, tak bising apa. Dia kata kalau bangsa lain kalau hujan turun atas kapal dia pun mengamuk sebab tak bagi tahu kenapa ada hujan. Tapi orang Islam tak bagi. Dah semayang dah tuan-tuan, saya dah bang dah. Ustaz Mokhtar dah bang dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah semayang sunat, dah duduk atas jadah nak takbir, nak semayang subuh. Elok angkat Allah, Allah tunggu, tunggu je. Dia kata lagi saya heran Ustaz. Saya suruh saya punya staf ambil rakam video. Lagi saya heran orang-orang Ustaz nak turun dari kadang kapal yang tak ada tolak-tolak. Hujan turun tapi tak ada tolak-tolak tangga. Kalau orang lain sudah lompat-lompat, ini Ustaz punya orang turun dari tangga tak ada lompat-lompat, semua turun pelan-pelan. Saya heran. Dalam hati saya kata dia tak nampak. Yang duduk rombongan saya ni semua 60, 70 kilometer. Jangan menambah lah. Yang duduk pelan-pelan. Jadi tuan-tuan,
Ada lagi ke Cik Suhaimi? Kosong lagi ke? Sikit lagi. Tuan-tuan nak jumpa tu, pergi jumpa Cik Suhaimi. Jadi saya cakap pada tuan-tuan, persatuan tuan-tuan ni, selama mana nak harap bantuan pada rakyat, mawib lah, apa bala semua, pergilah bincang dengan syarikat Suhaimi Pratama Travel, buat package pelancong naik kapal, ajak saya buat sekali. Sumbangan masuk pada tabung persatuan tuan-tuan, buat sebulan 3 kali jalan. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak minta derma ke orang di rumah ni, atau tuan ni tu nak minta derma sikit, buat suara sering. Datuk takkan tak ada apa-apa, kau bagi sikit semangat Datuk. Surat tak ada, betul tak lagi. Aduh, tak aktif. Sebab tu saya tuan-tuan, saya ada sekolah. Saya tak hantar surat Tan Sri sini, yayasan sana. Saya tak hantar surat. Datuk Seri Najib tanya saya, Ustaz, kenapa tak minta bantuan pada kerajaan? Nanti katalah kerajaan tak tolong sekolah Ustaz. Saya dengan Datuk Seri Najib pun saya tak hantar surat. Tak. Saya bukan jadi minta. Saya jawab kat Datuk Seri, saya kalau kata nak minta Datuk Seri, nak bagi saya akui. Itu je. Sopa dengan ceramah pun. Ustaz Kazim nak ceramah, boleh tak? Boleh. Berapa bayaran untuk pulang pada pengajian? Tak. Bagi saya ambil. Tak bagi, saya balik lah. Kalau bagi tak cukup, tak datang lah. Susah. Susah sangat. Ada susah. Sama tuan-tuan, persatuan tuan-tuan ni kena buat benda yang pelik-pelik. Ajak Ustaz Kazim pergi naik tangkapan, buat program tangkapan. Tapi janganlah buat program palsu. Saya tengok dalam YouTube, dalam blog, punya banyaknya raikan cinta bersama Ustaz Kazim atas kapal. Pasal bila saya cinta? Lavender Mami blogspot.com, raikan cinta bersama Ustaz Kazim Februari 2015. Tuan-tuan perhatian, ini semua bohong nak collect duit tuan-tuan secara tipu. Saya hari Isnin saya akan buat report polis. Sebab saya belum print dia punya blog dia punya. Hari Isnin saya akan buat report. Takut ada orang yang masuk satu kepala dia cat 3,000, 4,000 tuan-tuan. Padahal kita naik kapal tak sampai tahap itu harga dia. Jadi yang ni dia akan guna banyak. Jadi saya syorkan pada tuan-tuan, buat program-program macam ni. Kita hari ni bila sebut nak cari dana anak yatim, pasal makan mie. Panggil makan mie, rebus. Buatlah benda yang pelik-pelik sikit. Buatlah benda yang pelik-pelik, insyaAllah. Ini saya tengok dah boleh rebus, kuih jala. Lepas ni rebus. Di sini ada di Pratama ni tuan-tuan, dibincang dengan dia. Untuk kebajikan saya pun sanggup tolong tuan-tuan. Untuk anak-anak yatim, untuk orang fakir miskin tuan-tuan, siapa yang tak nak tuan-tuan? Ya, sebab Nabi sebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bukankah Allah Taala sebut, kamu nak kenal tak pembohong agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kamu nak kenal tak siapa yang berbohong dalam agama? Orang yang berbohong dalam agama ialah orang yang tak peduli anak-anak yatim. Orang yang tak bagi makan fakir miskin. Saya ceramah siang malam pagi petang, cakap Islam pempang, tapi saya pun bohong. Kalau saya tak bagi sumbangan pada anak yatim, kalau saya tak jaga anak yatim, saya tak bagi makan orang miskin, saya pun bohong. Munafiklah membohong. Macam mana nak masuk syurga kalau munafik? Itu yang pagi tadi saya cakap di Palma, seminar kewanitaan. Seminar kewanitaan, janda, ibu tunggal dan anak yatim. Tuan-tuan ingat, janda ni tuan-tuan saja jadi janda. Allah tak sediakan dia janda tu macam mana? Susah. Kadang-kadang kita bila tengok janda, selip mata tengok. Dah datang pula, dia jaga lagi kan. Buat apa kita nak pandang buruk pada janda? Tak, dia janda, Allah tak sediakan dia janda tu macam mana?
Tapi tak dengar tu nyampok tetap. Oh jangan. Biarlah tu. Kita kena bantu dia. Apa yang kita boleh buat untuk bantu ibu pula. Anak yatim, adakah dia saja jadi yatim? Ada anak doa, ya Allah, cabutlah nyawa mak aku dan bapak aku, ya Allah. Supaya aku jadi anak yatim, ya Allah. Kau baklah home tak? Sebenarnya ujian pada anak yatim dan ujian pada ibu tunggal. Bukan setakat pada mereka berdua yang dapat ujian pada masyarakat. Sebenarnya ujian untuk kita. Apa yang kita buat untuk mereka? Lalu janda bawa anak dia 4-5 orang. Kita masa tu sedang makan roti janda. Berhenti makan. Letak balik roti janda. Memang itu janda awak si Lola tu. Siap dia anak 5. Dia tak ada orang. Lepas aku ambil nasi makan. Ambil roti makan. Ujian untuk dia orang. Tak. Ujian untuk kamu Leman. Ujian untuk kamu Ladin. Ujian untuk kamu lagi Lola. Apa yang kamu tolong dia orang? Allah bagi seseorang di tengah-tengah masyarakat bukan untuk dia seorang. Ujian yang untuk kita semua. Apa yang kita buat Allah akan nilai. Ada yang tak tolong, ada yang tak bantu, ada yang marah, ada yang benci, ada khianat. Sebab itu Allah kata pembohong agama. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis, an Abi Hurairah an Nabi SAW qala as-sa'i 'ala al-armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah aw kalladhi yasumun nahara wa yaqumul lail. Hari ini orang sibuk tentang nak pergi berjihad di Syria. Yang umur 14 tahun pun nak jihad. Isteri orang jihad, anak dara pun sanggup berhenti sekolah nak jihad, nak menikah dengan pejuang. Ya, ada datuk pun nak jihad. Pangkat besar pula tu cari dana lagi nak jihad. Pulang kat dia lah nak jihad. Kadang-kadang mereka pergi berjihad, mereka pandang rendah pada orang yang tak pergi. Kamu tak pergi dia. Orang tanya kepada saya, Ustaz, adakah fikir berjihad lawan di Syria, Ustaz? Kata saya, tanya mufti. Saya tak layak bagi fatwa. Yang layak bagi fatwa mufti. Sebab tu dalam hal ini mufti-mufti dan majlis agama kena keluarkan kenyataan cepat. Jatuh syahid ataupun tidak, jatuh jihad ataupun tidak, supaya masyarakat tak keliru. Selagi mana mufti-mufti berdiam, tak keluar fatwa, tak keluar hukum, semua pakai abdi lah. Buka lagi kitab tersebut. Yang dikira syahid itu apa? Yang dikira jihad itu apa? Terang-terang dalam hadis sebut, apabila kamu berperang dengan orang bukan Islam yang memusuhi Islam, terang-terang sebut itu jihad. Tetapi kalau sama-sama Islam bergaduh, itu bukan jihad. Jangan sewenang-wenang cepat mengatakan ini syahid. Sabar dulu. Habis itu Ustaz, cita-cita saya untuk mati syahid. Buka kitab. Buka kitab Bahrul Ghazali jilid yang ke-10, jilid yang ke-13. Cerita bab syahid. Cerita bab syahid. Nabi kata apa? Orang ni pergi berjuang, dapat harta banyak ni. Orang ni pergi berjihad, dapat harta banyak ni. Orang yang mula-mula pergi berjihad, dapat harta sikit. Orang yang pergi berjihad, pusingan yang kedua, dapat harta ghanimah banyak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa yang pergi kali pertama tu dapat sikit? Sebab musuh belum bersedia. Dia attack mengejut. Musuh tak sempat nak bersedia. Memang senang dia masuk. Tetapi kali kedua serangan, musuh telah bersedia. Dengan senjatanya, dengan peralatannya, dengan bermacam-macamnya. Serangan kali kedua lagi berbahaya, sangat berbahaya. Siapa yang dapat sini, dia punya ghanimah banyak ni banyak. Maka ulama-ulama bincang tentang hadis ni. Kenapa yang ni dapat banyak ini? Kenapa yang ni dapat banyak ini? Kata-kata dia, begitulah dia. Nak cerita bahawa orang yang pergi berjihad bukan pergi nak mati. Orang yang pergi berperang fisabilillah pergi nak menang. Bukan pergi nak mati. Kalau mati bonus, nama dia syahid. Kalau menang, bagus, Islam makin berkembang. Bukan saya pergi nak mati. Oh, itu bukan syahid, itu bunuh diri. Syahid maknanya ialah pergi nak menang. Sebab tu dapat harta rampasan sebagai satu galakan. Kenapa harus betul-betul ta'arif syahid, ta'arif jihad? Macam kami Ustaz, mau perempuan kalau kata berperang pun kami tak boleh jihad. Orang perempuan macam
mana Ustaz? Macam ini ya Kak. Sekarang berperang di dua negara. Dalam mazhab kita, kalau nak pergi berperang di dua negara, boleh. Nombor satu, minta izin pemerintah. Kalau ada mak, kalau ada anak, kalau ada keluarga, lebih baik jaga mak, jaga anak, jaga orang miskin, pergi belajar, lagi bagus daripada berjihad di luar negara. Sebab dia di luar, jauh daripada negeri kamu. Tetapi apabila musuh menyerang masuk dalam kawasan kamu, pada masa itu wajib pergi berjihad. Tak payah minta izin mak, tak payah lagi nak jaga anak, tak payah lagi nak jaga anak, isteri semua, pergi berperang. Sebab kalau musuh dah masuk, jangan kata kamu dia akan bunuh, mak kamu pun dia akan bunuh, isteri kamu pun dia akan bunuh. Pada masa itu wajib kamu mempertahankan negeri kamu, negara kamu, agama kamu dan keluarga kamu. Itu kalau musuh masuk dalam negeri. Okey, Ustaz. Tak nak tunggu musuh masuk dalam negeri itu bila Ustaz? Mana saya tahu. Kamu ni nak perang betul ya? Maka Nabi ini Allah Ta'ala di Maha Bijaksana. Tak payah dibuka. Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata apa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, pengurus atas janda-janda dan orang-orang miskin sepertilah berjihad pada jalan Allah, atau seperti berpuasa di siang hari, atau seperti orang yang berdiam mulai melakukan ibadah di waktu malam. Tuan-tuan di sini pengurus anak-anak yatim, tuan-tuan di sini pengurus ibu-ibu tunggal, tuan-tuan di sini penderma kepada persatuan yang menguruskan anak-anak yatim. Nabi Muhammad kata apa? Pahala tuan-tuan buat kerja, jaga ibu tunggal, jaga anak-anak yatim, pahala dia macam berperang pada jalan Allah. Apa masalah? Jangan tuan-tuan cakap seronoklah dia dapat pahala syahid daripada jihad. Kita di Malaysia apa jahat adalah. Pergilah bagi duit dekat anak yatim, pergilah jaga anak yatim, masuklah NGO yang tolong anak yatim, bantu miskin, bantu mereka pakai miskin. Pahalanya macam pahala berjihad. 3 pahala dia akan dapat. Macam pahala berjihad, macam pahala berpuasa, macam bersolat waktu malam. Masya Allah. Tuan tak bagi RM50, tuan tak bagi RM5,000, tuan tak bagi RM2,000. Itu namanya sedekah di dunia, berpanjangan sampailah sedekah di negeri akhirat. Dan saya nak beritahu pada tuan-tuan, ketua untuk kaya. Ketua untuk kaya ada 2. Pertama, banyak kawan. Bila tuan-tuan banyak kawan, tuan-tuan banyak kontak. Bila tuan-tuan banyak kontak, senang bisnes. Ini duduk seorang-seorang bila nak kaya. Dia kalau nasi lemak tu, belum tak ada masyarakat. Bila nak jadi kaya? Sebab tu tuan-tuan, nak jadi kaya kena baik dengan semua orang. Saya jadi penceramah, nak bagi ramai orang datang ceramah saya, kena baik dengan semua orang. Jangan berkam sebelah pihak. Bila nak datang, pihak yang saya tentang dia datang. Yang saya tentang, kebaklah pun tak datang. Susahlah ceramah nak tentang orang, tentang apa. Ingat senang nak datang ceramah ni juga. Dengan hujan, dengan tak bersukai lagi. Tak boleh tak. Ingat senang dengan ceramah ni tuan. Dah umur lama dah henti jana. Tapi tak boleh makan lagi. Kalau aku makan kan aku sorak. Susah tau. Tuan-tuan, banyak kawan. Bila tuan-tuan banyak kawan, carilah jalan macam mana nak banyak kawan. Jangan sombong, jangan belagak. Ramah mulut, ramah tangan. Tangan tersalah dengan orang, tepuk belah kawan, tumpuk orang. Lamalah pun tuan-tuan jadi orang kaya. Kalau sakit, orang doa, ramai doa. Kaya lah. Sebab ramai kawan. Kalau susah, ramai tolong. Sebab ramai kawan. Nombor 1, kita cari kawan sebanyak-banyak-banyaknya. Jangan dalam pagar, rumah pagar tu kan. Kawan ni siapa? Jaga, lepak. Itu jaga benar. Kalau jaga bukan beli, lepak kita tengok. Keluar rumah pagar sebelum kaki pun tak apa. Tapi keluar.
Yang tuan-tuan bagi sumbangan hari ini, yang tuan-tuan bagi sumbangan semalam, tahun lepas, bulan lepas, untuk apa? Untuk orang tua dan tuan-tuan, supaya tuan-tuan kaya dalam hidup. Tuan-tuan nak ada duit, tuan-tuan ada duit. Nak ada kereta, tuan-tuan sepak kereta. Tuan-tuan cuma minta Allah, aku sedekah kat dia, ada tu minta aku, ya Allah, minta doa pada dia, ya Allah. Anak yatim berdoa, ibu tunggal berdoa, orang yang terima bantuan berdoa, ya Allah, panjangkan umur mereka, murahkan rezeki mereka, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Yang ini yang kita nak. Dalam kubur nanti baru nampak. Sekarang memang tak nampak, aku dah bagi sumbangan 5,000. Nampak apa? Nampak orang jana. Nilaian kita bukan berjana, nilaian kita dalam kubur. Yang kedua, bagaimana nak jadi kaya? Sedekah. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Makalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil qul itu bulatin mi'atu habba. 700 kali ganda. RM1 700 kali ganda Allah bagi. Bayangkan tuan-tuan, 700, mana ada skim saham yang macam itu punya. Satu unit RM700. Tolong beritahu saya, mana dia unit amanah yang boleh buat macam itu? Tak ada tuan-tuan. Saham akhirat yang bagi. Saham akhirat itu datang dengan apa? Sedekah. 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 InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan majlis tuan-tuan dan pesantren tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bantu tuan-tuan, saya boleh bantu insya-Allah. Jadi tuan-tuan harap jumpalah dengan Cikgu Ami Terakama ini. Mungkin saya buat ini sekolah pelayaran kembara UKE ini tuan-tuan, bukan untuk saya. Untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Warakah di Banjul. Sekolah saya pun tak ada bantuan juga. Tak ada juga. Saya tak minta bantuan pada kerajaan. Memang saya tak minta. Sebab kalau saya minta kau bantu kerajaan, mesti dia pun. Jadi bagaimana nak cari dana untuk tuan-tuan? Pelajar saya ada 1,000 orang. Anak yatim tu ada 35 orang. Pakai miskin tu ada 170 orang. Nak tanggung dia orang dan komodalisi tu ada 5 orang. Yang mu'alaf tu ada 10 orang. Yang kodal tu ada 10 orang. Ini semua nak kita tanggung. Yang terlibat dengan gejala sosial tentang bekas pelacur, bekas penagih pun saya bela. Mana nak cari duit? Macam-macam benda saya buat. Tulis buku. Hari ini saya keluarkan buku saya yang terbaru, cuit-cuit Ustaz Khairi. Belum dilancarkan. Segala orang bagi royalti buku, masuk dalam buku sekolah. Tuan-tuan tengok saya dalam kalau dah jodoh. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman ganda, walau telah alam raya hujan indah, baru jumpa. Masuk dalam sekolah. Kaya dapatkan saya, dapat negara yang buruk saya. Mesti ada orang yang sanggup berkorban. Persatuan tuan-tuan nak jadi hebat, mesti ada orang yang sanggup berkorban. Lama-lama dia kena jadi hebat. Kalau masing-masing fikir, aku dapat kaku, dapat penat je. Dah lah penat, kena maki pula. Lama-lama persatuan tuan-tuan tutup. Sebab tu buat benda yang black, lama-lama orang nampak. Tuan-tuan datang sekolah saya, cuba tengok saya buat benda black di sekolah saya. Sekolah pondok yang paling kecil 5 tahun, yang paling tua 91 tahun. Black. 91 pun pergi kelas. Bawa buku, bawa kitab. Ada yang bawa beg rek beroda beg. Sekolah saya belajar Mandarin, belajar Tamil, belajar Inggeris, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepun. 5 bahasa wajib belajar. Kecil-kecil pada cakap Cina. 5 tahun pada cakap Tamil. Sekolah saya tuan-tuan kecil muda, tua muda, semuanya belajar memanah. Belajar berenang, belajar teknik. Dan saya bersyukur sekolah saya ada kolam renang yang paling besar di Malaysia. Ya, boleh muat 25,000 orang sekali itu. Ya, boleh ngomong. Kalau boleh buat dalam batas kolam renang sekali. Jadi ini benda yang pelik-pelik yang kita buat. Dan saya rasa tuan-tuan di sini pun boleh buat. Saya ada 300 buah pondok. Orang tua-tua duduk di pondok. Siang malam, pagi petang belajar sampailah dia nanti. Budak-budak belajar, orang tua belajar macam mana tuan-tuan tengok di Mekah dan di Madinah, orang nak sembahyang putih je dekat tuan-tuan.
Ya, rasa seronok duduk belajar macam-macam kita buat tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan juga boleh dapat kejayaan macam itu, ya, dengan semangat dan kesungguhan dan keberkatan daripada Allah akan bagi. Jadi terima kasih yang berbahagia dan saudara kerana sudi menjemput saya ke majlis pada petang ini. InsyaAllah saya nak berada terus nak ke Kampung Melayu Subang lah. Jadi minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq.